Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, bertemu lagi kita dalam Kafa Shop channel Dah lama saya tak buat video Sangat lama tak buat video sebab baru-baru ni hampir 4 bulan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan macam tu lah saya bertapa. Saya bertapa dekat satu YouTube channel ni untuk saya belajar tentang buat satu website. Dan website tersebut adalah untuk website e-commerce untuk e-commerce jual beli lah. Untuk website jual beli. So agak mencabar follow video tu, tapi saya alhamdulillah berjaya dapat buat. So untuk video kali ni saya nak tunjuk satu review lah website yang saya dah buat. So untuk website ni saya pakai nama kedai kawan saya lah, tapi link masih link saya sendiri. Okay, so ni adalah website yang saya buat. So RBX90 Store, feature produk. Ni dia repeated gambar sebab satu je produk baru letak. Dia korang boleh scroll macam ni. Boleh scroll dan ini adalah kategori lah. So ini saja je testing produk untuk letak dekat website. Pada tak ada apa pun. So kasut terbaik di Malaysia. So kalau ada yang berminat untuk dapatkan website ni, boleh PM saya secara direct lah. So banner ni saya just letak satu. Kalau korang ada dua banner, so dia akan auto sliding Dia akan auto sliding untuk next gambar yang ada. So sekarang ni baru ada satu. So ini kedai RBX Store kedai kawan saya kira ni buka. So korang boleh ambil nombor telefon dia kalau korang nak beli kasut-kasut kasut-kasut second hand, tapi kasut-kasut bundle. Korang nak layan kasut-kasut bundle. Video ni tak ditaja oleh dia. Saya pakai nama kedai dia je sebab dia ada something yang kita boleh bincangkan kat sini lah. So kedai dia ada jual kasut-kasut berjenama macam ni lah. Adidas, Nike, New Balance, 3M punya kasut, Skechers, banyak lagi lah. Ini saja je saya ambil gambar. Okay, so gambar ni daripada Google. Okay, so itu untuk page depan So kalau korang nak tambah iklan korang boleh letak kat bawah ni lah, kalau korang nak dapat source code dia. So saya masih belum nak publish source code ni sebab saya rasa dia masih lagi 80% belum siap. 80% dah siap, so lagi 20% yang belum siap. So macam web-web sebelum ni yang saya buat, saya ada pakai sistem wallet payment by wallet. Maksudnya wallet tu kita kena beli daripada admin dulu, ataupun kita buat untuk sistem generate voucher code. Kita buat sistem generate voucher code dan kod tu dia bagi kepada customer dan customer akan pakai kod tu untuk dapat nilai-nilai yang dia nak top up lah. Tapi untuk kali ni saya tak pakai sistem tu dah. Saya just pakai sistem payment gateway. Macam yang kita selalu tengok FPX lah. Ada yang pakai Bill Please, ada yang pakai ToyipPay, ada yang pakai PayPal, macam-macam lah. So untuk video ni saya pakai ToyipPay. ToyipPay integration dengan saya pakai sistem Laravel lah dekat sini. So dekat sini ni main page dia. Maksudnya kalau dekat sini pun ada link lah. Korang boleh tekan kat sini. Ini kalau satu fungsi yang saya buat secara dinamik Kalau korang update dalam korang punya website setting, ada link Facebook, dia akan timbulkan Facebook dekat sini. Kalau korang update Twitter, dia akan timbulkan Twitter kat sini. Jadi saya tunjuk. Kalau saya buang Twitter ni, gambar Twitter ni akan hilang. Kalau saya buang Instagram ni, gambar Instagram akan hilang. So macam tu lah contoh dia. So yang ini adalah YouTube, Telegram, Instagram. Dia ada LinkedIn pun ada saya letak. Ada Pinterest pun, kalau korang ada Pinterest, korang boleh letak Pinterest kat situ. Kalau ada banyak lagi lah dalam tu, Google Plus pun ada. So ni kalau kita update, nanti saya tunjuk juga, kita update satu gambar lagi, dia akan keluar dekat sini So untuk kategori ni dia just show apa saja, dia akan tunjukkan apa saja kategori yang ada lah. So kalau yang dekat depan ni dia akan tunjukkan, kita ada setting ni ada setting. Dalam tu saya ada buat satu setting, bila kita tekan, kita aktifkan benda tu, so benda tu akan paparkan dekat luar. Kalau dia tak ada dekat luar, dia still akan ada dekat dalam kategori itulah. So macam ni all kategori. Yang ini tak dinamis lah. Yang macam dekat luar tadi dia ada slider, so korang boleh slide.
Macam ni dia tak ada. So dia terus paparkan segala kategori dekat sini. So once korang klik salah satu dia, macam sekarang ni 3M tak ada produk. 3M saya tak masukkan lagi produk. Nike pun saya tak masukkan lagi produk. Saya just letak untuk Adidas je. So Adidas saya letak. So link atas ni dia akan keluar lah. So macam ni collection. Tekan Adidas, dia akan keluar Adidas kat sini. Tekan pula ni benda ni, dia akan keluar kat satu lagi page lah. Contoh je lagi saya tunjuk. So Adidas dekat sini nama produk tersebut. Nama kategori tersebut lah. Lepas tu ada gambar produk lah. Kalau korang ada 3-4 produk, dia akan keluar kat sini lah. Ada keluar berturut-turut dekat sini. So nama kasut ni kasut baru. Ni saja je saya contoh saya tekan tadi. So bila korang letak ada stok, korang ada stok, dia akan keluarkan in stock. Kalau stok tu dah habis nanti dia akan keluar out of stock kat sini. So ini adalah harga harga selling price lah. Sorry, harga asal lah, original price. Dan ini adalah selling price. So selling price dekat sini korang boleh setting juga. Kalau korang tak nak pakai discount punya price tu, nanti dia akan auto tunjuk yang original price saja. Dia tak akan keluar selling price ni. So bila kita klik dia, dia akan timbulkan macam ni lah. So yang atas tadi link collection Adidas kasut baru. Kalau korang ada nama khusus untuk produk tersebut, dia akan keluar kat sini lah. So ni pun boleh klik, yang ni pun boleh klik, yang ni pun boleh klik. Semua button tu secara dinamik. Dan benda yang kita masukkan tadi, kalau dia ada kita tandakan dia adalah hot product, dia akan keluar kat hot product ni. So kalau kita tak tandakan hot product ni dalam sistem tu, dia tak akan keluar dekat feature product ni. Maksudnya trending produk lah dekat sini. Sekarang ni masih ada sikit, jadi tak nampak banyak. So bila kita masuk dekat produk ni, ni segala-gala detail yang kita masukkan lah. So ini detail produk tersebut, size yang ada. Ni terpulang korang nak letak apa. Sekarang ni buat masa ni belum dinamis. Sebab saya terfikir untuk letakkan size dekat sini. Korang boleh pilih size macam Shopee tu lah. Tekan. Lepas tu add to cart, dia akan masukkan dalam. So sekarang kuantiti kat sini ada satu. Dia tunjuk ada kuantiti berapa dalam database. So database kita update hanya satu pieces. Untuk saya tunjuk dalam video ni, bila habis stok dia akan jadi macam mana. So ni korang boleh tambah. So buat masa ni saya just letak 10 kuantiti maksimum. Buat apa beli banyak-banyak kan kasut, siapa nak pakai. Kalau korang buat kedai tak apalah. Okay, so kalau kita klik sekarang tak boleh, error, log in to continue. Dia kata add to wishlist pun log in to continue. So kita try login. Login atau register. Kita register lah akaun baru, senang. Kita register akaun baru. Loading internet slow. Okay, so dekat sini adalah page untuk register. Contoh kita try dekat sini Kaffa Shop je lah. Email admin@kaffashop.net. Contoh. Masuk apa Tak yalah. Okay, then kita tekan register Okay, so dia auto. Lepas pada kita register tadi, dia akan auto terus pergi dekat kita punya profile lah. So sebelum korang mulakan korang punya perjalanan so korang boleh update lah korang punya profile dekat sini. Kalau tak nak update pun nanti korang update pun boleh. So untuk kita update, so kat sini kita letak nama Kaffa last name shop. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Address line, alamat Kaffa Shop Enterprise. Contoh kita bagi Kaffa Shop Enterprise, Jalan Baki. Contoh city, kita bagi Pontianak. State kita bagi Kuala Lumpur. Contoh tak ada, Johor lah, Johor senang. Postcode kita letak 8100. Contoh Country Malaysia. Ini korang update. Kalau korang nak tukar password, korang boleh tukar password lah siap-siap. Kalau tak nak, tak apa, biarkan kosong, tak apa masalah. So profile updated successfully.
So cover shop, nama pun dah keluar, nama dekat cover shop kat sini, nombor telefon kat sini, email. Ni yang kita register tadi lah. So address line cover shop enterprise, Jalan Bukit Lama, Pontianak, Johor. Ni. So kalau korang nak tukar password, korang boleh tukar password. So dia akan pergi automatic dekat korang punya profile. Sebab kalau kita tekan my profile pun dia akan keluar kat sini lah. So tapi nanti saya akan updatekan something yang ada paparkan wallet punya duit dekat sini. So sebab tu saya cakap masih 80% pembinaan. Ada banyak lagi features-features lain yang akan saya masukkan dekat sini dan profile korang boleh tengok lah profile updated 3/6 2022. Okay, so kita kembali balik kepada kita punya produk yang kita nak beli tadi. Ni kalau kita klik order kosong successful order, to pay, order, others, cancel dan fail. Kemudian kita pergi dekat contoh kita nak beli barang ni barang ni. Ini sekarang ni saya masih dalam development, jadi untuk pembayaran nanti pun kita akan masuk dalam payment untuk development process lah. So kita tak perlu pakai original account. So untuk button-button ni kalau kita klik add to cart, dia akan automatic timbul nombor kat sini dan add to wishlist pun akan timbulkan nombor kat sini lah. Contoh kita klik satu, add to cart, dia kata success, kasut baru was added to cart successfully. So korang boleh tengok kat sini nilai dia dah bertambah 1. Tapi apa jadi kalau korang tekan sekali lagi? Dia akan keluar error lah. You have add this item in cart. Maksudnya barang tu dah ada dalam tu. Kalau korang rasa korang nak tukar kuantiti, korang masuk dalam cart ni, korang tambah kuantiti dia. Tapi dia ada satu sistem lagi. Kalau macam contoh barang yang kita tahu stok dalam ni ada satu saja. Tapi kalau korang letak dalam cart, dia akan out of stock lah. So sekarang ni contoh sekarang ni harga 140, dia akan tunjukkan total dekat sini 140. Kalau korang letak 2, dia akan automatic tulis stock only left 1 unit. So bila harga dekat dia automatic check kosong dekat sini, maksudnya korang tak boleh buat pembayaran langsung sebab barang tak cukup. So tak boleh bayar. Jadi dia kata suruh pilih produk. Jadi korang kena pilih produk lain. Sama ada korang nak delete ataupun korang nak kurangkan stok pun boleh, tak ada masalah. Tapi still boleh tekan tak ada masalah. Nak tekan, tekanlah, tak ada masalah. Cuma dia kata nak bayar, ni je ada, 1. So korang kena bagi jadi 1 balik. Bagi jadi 1 balik, dia akan okey. So harga keluar. So korang boleh bayar. Kalau 2, okey, memang tak boleh bayar lah. Dia akan automatic suruh pilih produk balik. And then kalau kita kurangkan dan kalau kita padam, dia akan sukses dan automatic you have nothing inside cart. So continue shopping, pergi cari barang balik. So dia akan auto pergi dekat kategori untuk kita direct pada produk tersebut. So ni all kategori, kita masukkan balik add to wishlist. Ni kalau add to wishlist, product added to wishlist successfully. Kalau kita tekan sekali lagi, error, you have add this item in your wishlist. Okay, so dia akan munculkan kat sini. So ini satu. So kasut baru, ada stok dia kata. So kalau ada stok, add to cart, no problem. Macam tu. Lepas tu just remove lah kalau korang dah tak nak tengok barang ni. Nanti dekat cart akan ada lah. Masuk balik. Okay, so settle bab shopping cart dengan apa tu, wishlist, add some. Kalau korang tengok barang-barang ni tak ada lagi. Saya nak tunjuk contoh pun tak ada. Tapi kejap lagi lepas pada saya buat pembayaran nanti, dia akan out of stock. So korang tengoklah ada button atau tak ada button. So macam sekarang ni masih ada stock, jadi korang boleh tekan lah add to cart ni. And then proceed to check out. Masa nak check out, ini part yang paling menarik lah, yang saya rasa seronok sangat saya dapat buat benda tentang ni. So untuk pay with wallet ni, saya masih belum buat dia punya script. So tak boleh bayar lagi lah. Pay with wallet sepatutnya saya hidekan ni. Tapi untuk video ni saya nak tunjuk apa next project yang saya nak jalankan. Okay, so dekat sini kita boleh update Kita boleh update data kita yang kita nak. Contohnya Abdul Munawar. Nama dia. Ni kita belikan untuk orang contohnya. Abdul Munawar Majid. Contoh. Email dia pun abdul@majid.com. Abdul Munawar @gmail.com. Nombor telefon dia lah. Alamat kita biar je, tak apa. So yang ni sikit kita boleh pilih Yang macam tadi kita type kan, yang ni kita pilih. Nanti mungkin dekat dalam profile tu saya akan buat macam ni juga untuk korang pilih. Easy.
Okay, so kat sini kasut baru. Satu kuantiti RM140. So dekat sini total yang korang kena bayar adalah RM140. Ada dalam satu sistem tu saya boleh letakkan shipment, tapi sekarang ni saya belum nak masukkan lagi sebab saya tak fokus kat produk shipment sebenarnya. So nanti mungkin saya akan masukkan lah bagi yang mana yang perlu benda tu. Sebab better kalau dah buat website besar-besar ni, shipment bagi free lah. Bagus. Sebab korang nak website yang cantik dan korang nak orang selalu pergi website korang, so better bagi shipment free. Ataupun korang dah cover siap-siap duit barang yang korang jual tu dengan harga shipment sekali. Tak perlu tunjuk itu, hidden charge orang kata. Okay, so kita pay with Toyip Pay. So klik kat sini. Dia akan automatic pergi dekat Toyip Pay macam yang korang selalu lah. Sebab ni sekarang development punya proses, so korang akan nampak bank-bank yang tak sepatutnya lah, bank-bank yang dummy orang kata. So kalau saya aktifkan untuk sistem apa nama tu, live punya atau online punya directly, so nanti korang akan nampak lah Maybank, apa tu, Maybank, CIMB, macam-macam lagi lah kat sini. So kita nak bayaran kita berjaya. Ini untuk development process lah. So saya pilih untuk bank yang successful lah. Bank C pun boleh. Yang ni untuk unsuccessful. Nanti saya akan tunjuk dua-dua. Okay, sekarang ni sebab barang tu ada satu, so kita tunjuk yang unsuccessful dulu. So kita proceed. Dia keluar macam ni. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Ini password yang dibagilah untuk development process. So never confirm RM141. So sekarang ni status dia reject maksudnya tak berjaya buat pembayaran lah. Payment unsuccessful. So maksudnya payment tu tak berjaya. Dia akan masuk kat sini. Dia akan masuk kat sini. So apa yang korang beli? Ini tracking number untuk sistem track. Bukan untuk tracking number untuk penghantaran. So view order. Korang boleh tengok kat sini. Ini barang yang korang beli tadi lah. So yang ini total spend. Kasut baru 140 dan image tu gambar yang korang beli tu. Kalau korang tak berjaya bayar, korang akan pay again with Toyip Pay. Dekat sini akan timbul balik button dia. So korang perlu klik balik untuk bayar balik kalau tak berjaya. So sebagai satu contoh, macam kita tadi, kita dah berjaya beli tapi pembayaran kita tak berjaya. So dekat sini dia tunjuk out of stock. Sebab dah termasuk dalam kita punya booking, macam kita booking benda tu. So orang lain dah tak boleh beli barang tu. So dekat sini button yang add to cart dah tak ada sebab out of stock. So kita just add to wishlist. Macam kita berharap barang ni akan datang lagi. Akan datang. So dekat wishlist ni ada. So sekarang ni dia tunjuk out of stock. So korang tak boleh nak add to cart kan. So tadi ada button add to cart kan. So okay, tak apa. Tunggu je sampai ada barang tu. Nanti bila admin update barang akan ada dalam tu, automatic dia akan tulis in stock lah. Korang boleh add to cart lah. So ni remove sajalah. Okay. So next kita buat yang untuk pembayaran tadi lah. So buka balik dekat Canva Shop tu, my order. Kita cancel. Bukan, pembayaran tu mungkin di cancelkan ataupun mungkin fail. Maksudnya itu, maksud baki tak mencukupi ke ataupun ada sistem down ke apa ke. So boleh view order balik. Kalau korang buat pembayaran tu berjaya tapi dalam sistem ni tak berjaya, so boleh contact dengan admin lah. Boleh contact dengan admin untuk bagi nombor tracking tu biar admin tengok kenapa problem tu. Kalau pembayaran tu dikata berjaya tapi sebabkan internet korang terputus ke, korang boleh dapat kat barang tu. Dia akan update dalam sistem lah. So pay again. Buat pembayaran lagi Ini kita ambil yang berjaya pula. Successful. So proceed. Masuk password. Confirm. Continue with transaction. Tadi memang ada approve kan? Approve 00. So payment successful. Okay. So yang daripada others tadi dekat bawah, dia dah pergi ke atas. So maksudnya payment anda dah berjaya. Anda boleh view order. Dekat sini dah tak ada button untuk pay again. So korang tak perlu nak risau bayar 2-3 kali lah. Korang tak perlu risau bayar 2-3 kali. Okay. So habis settle untuk user punya interface. Sebab banyak lagi sebenarnya saya nak tambah. Tapi buat masa ni yang ni dulu kot.
kita masuk untuk interface macam mana kita nak setting kita punya website lah. Itu untuk admin panel So kita log out ni dulu. Okay, ni my profile korang dah tengok kan. So my profile dah tengok. So korang kita boleh pergi dekat admin panel. So sekarang kita tak boleh nak access. Sama juga kalau macam kita pergi dekat profile tadi. Kita bagi kita access. Disuruh kita login. So kita login. Email admin Welcome admin. Ni admin punya panel lah. Banyak lagi tak siap ni. Banyak lagi tak siap. So nanti saya akan ubah lagi yang dalam untuk So ni kategori yang kita dah letak tadi lah. Besarnya gambar. Sepatutnya kecil je ni. Tak tahu mungkin ada sistem tak baca detail yang sepatutnya lah. Sepatutnya gambar dia kecil je ni. Okay, tak apa. Boleh, tak ada hal. Okay, so ini adalah kategori-kategori kita lah. So kalau kita post kategori ni, dia akan keluar dekat area sini Dia akan keluar dekat area kategori bawah ni. Okay, sekarang Adidas. Kita tengok dekat Adidas. Ini adalah Adidas dan kita tak nak dia popular. Bila kita tak letak dia dekat popular, dia masih dia takkan keluar dekat luar Adidas dah hilang. Slide Adidas dah hilang, tapi barang dia masih ada. Apa nama? Mana kategori? Okey, kategori. Okey, dia ada dekat sini. Adidas ada. Kemudian kita pergi dekat add kategori lah. Kalau nak add lah. Product next apa dia? Apa lagi kasut lain Saya tak tahu kan kasut ni. Contoh Alken Moshi contohnya. Itu nama Cina Ini short link ni korang letak link untuk short. So maksudnya bila korang buka satu link Adidas. So yang ini yang kita nak. Adidas Benda ni duduk atas. So Adidas. Macam ni. Kiranya Alken lah. Alken. Contoh. So description dia Alken kasut biasa di Malaysia. Jadi kasut terbaik di Malaysia kan. Ni kasut biasa di Malaysia. Ini terpulang lah korang nak letak apa. Meta title ni lebih kepada untuk medium carian nanti. Sebab tentu saya tak siap lagi video. Saya tak siap lagi website. So meta title ni digunakan untuk medium untuk mencari nantilah. Untuk search button kalau aktifkan. So search button Alken Mochi. Itu barang Alken Mochi ni macam beli Alken contoh. Sekarang kita masukkan gambar choose file. Choose file, desktop. Kita ambil barang apa kita nak. Kita nak letak barang apa Sorry, kita letak ubah tadi lah. Saya tak ada gambar So active dan popular. Ni popular ni dia akan keluar dekat depan lah. Submit. Dan korang akan refresh untuk tengok dekat sini. Dia akan keluar kat sini lah. Mungkin gambar dia tak okey sebab saiz gambar tu tak kena dengan saiz sepatutnya. So Alken Mochi kasut terbaik. So ni yang kita letak tadi Alken. Alken Mochi collection. So title bab untuk add kan. Ada saya tak tahu fungsi ni on ke tak. So kalau kita tekan tak aktif tadi dia auto buang. Maksudnya barang kategori tu ada tapi dalam sistem dia tak nampak. So korang tak boleh add lah. Dan kita pergi kepada produk kategori tapi yang ni ada boleh tambah kasut lama. Tadi kasut baru ni kasut lama. So kasut yang short link ni jangan ada space kasut lama. Better buat macam ni lah. Kasut lama size L je ada. Contoh long description dia ini adalah kasut saya. Ni cerita lah apa yang korang nak letak. Saya suka kasut ni. Saya baru beli.
Tapi saya tak pakai. Saya nak jual lah. Pre-love je. Okay, harga yang saya nak jual adalah 120. Harga asal saya beli 120. Tapi saya nak jual RM80 je. Stok ada satu sekarang ni. Teks ni biarkan kosong lah. Meta title macam tadi lah. Kasut lama terbaik. Kasut ni korang just letak lah ni. So gambar apa pula? Aktif dan hot. So kalau ada hot ni, dia ada perkataan hot lah dekat tepi tu. Kalau dia tak hot ni, dia tak keluar depan. Tapi dia ada dalam kasut tu. Nak tengok contoh? Lagi. So kalau kita pergi dekat home page, dia tak keluar kat depan. Dia tak ada kat depan. Tapi dia ada kat dalam. Kategori, dia ada kat sini. Kasut lama 120 dia potong RM80 harga diskaun. Ada stok. So add tu kat. Macam tu lah. Ni sama. Function dia sama macam tadi. Ini untuk itu. So kita boleh padam lah. Tak perlu pun sebenarnya. Saya tak tahu dia okey tak okey. Saya rasa dia ada problem sikit. No product found. Ada error. Sepatutnya saya tak padam tadi. Ada error. Okay, ni saya akan betulkan balik. Kalau untuk padam, dia akan show apa yang wujud sahaja. So kita pergi balik dekat dashboard. Produk. Kita tak apa. Sepatutnya tak perlu padam itu. Korang dah settingkan korang punya website, better untuk tak padam. Okay, next adalah banner ni add produk macam tadi lah. Add produk korang tengok kan. So banner ni ni. Kalau saya tekan delete ni, saya tak boleh delete sebab dia default banner. So korang nak, korang boleh edit saja. So edit banner ni, masukkan banner baru. Ataupun korang nak tambah satu lagi banner. Banner nombor 2 lah. Banner 1. Ini tak ada apa banner keyword dia tu. Lepas tu banner 1 lagi. Banner 2. Okay, so apa function banner banyak-banyak ni? Korang boleh tengok dekat sini bila kita refresh. Dekat erase ni dia akan auto sliding. Macam tu. Dia akan auto sliding untuk pergi ke next produk. Macam tu. Itulah fungsi dia. So tak apa. Kita delete tak apa. So bila kita refresh, dia hanya akan dekat satu tu je lah. Okay. Kalau kita tengok ni set software review lah yang ada. Saya lepas tu ni gambar shop ni. Boleh view, tak ada masalah, boleh view. Tak ada benda-benda yang apa tu? Rahsia dalam ni. So delete je. Ni button delete ni saya tak aktifkan lagi sebab menu ni tak ada function pun. Sebab menu ni kalau ada orang-orang yang tak suka banyak-banyak, dia just disable saja. Saya disablekan menu. Macam tu. So dekat tepi ni akan ada yang kita enable. Dan yang dekat atas ni pun akan ada yang enable sahaja. Okay. So kalau macam ni kita contoh buka menu enable dia. Lepas tu ni menu order enable. So maksudnya menu ada kat sini, order dekat sini. Jadi tak ada. Function untuk menu ni. Tapi better tak payah sentuh lah. Untuk area admin ni better untuk tak payah sentuh. Lepas tu ni order yang pending successful. Kalau untuk admin pula macam barang kasut ni okey. Tadi dia dah buat pembayaran dah berjaya. So nak buat apa? Tekan edit order ni. Nak buat shipment nanti mungkin saya akan tambahkan untuk tracking number lah dekat sini.
Once korang tekan button complete ni, korang akan masukkan tracking number dan korang tekan update, nanti user akan nampak tracking number tu. Order updated successfully. So hilang, yang dekat tadi hilang. So korang boleh tengok history, dia akan masuk kat sini. So ini korang punya apa tu kata, order ID lah, ID punya order. So korang nak edit balik, takkan pen kalau ada kesilapan teknikal yang korang. Okay, so habis bab order, kita pergi ke website setting yang saya nak cerita sekarang. Website setting ni korang boleh tukar ni, ni logo yang kita pakai, ni segala website yang korang punya ni lah. Okay, so kita pergi dekat update website. So ini contoh kita nak tukar cover shop balik. Cover shop, lepas tu web cover shop, yang ni korang link cover shop. Tadi kan saya tunjuk kat bawah ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. So korang boleh add link korang lah kat sini, google.plus.com. Contoh cover shop. Kalau ada link dia akan auto keluar. LinkedIn kalau korang buat untuk pencarian kerja ke apa ke, Khairul pula buat apa nama saya sendiri. Okey, masukkan linkedin cover shop contoh. Lepas tu Pinterest pun ada link dia, https pinterest.com cover shop. Contoh ni saya on semua sekali so saya update website. Bila saya update website, dekat sini auto tukar nak ni semua plug and play. Bawah pun tukar cover shop. Ini kalau saya refresh akan tukar cover shop juga. Dekat depan yang depan ni kalau korang mula-mula masuk tadi, korang kena setting dekat environment punya setup lah. Nanti saya tak nak kacau sebab tu main page punya. So keluar cover shop kat sini, logo masih sama, so upload logo. Kita upload logo. Sorry, tak nak pakai yang ni. Boleh lah pakai dia, sama je. Jadi tak tahulah. Okay, so cover shop kat sini dah bertukar, kat atas pun dah bertukar logo, icon dia. Yang ni jenama ni kita kena tukar dalam setting lah. Setting ni saya rasa kalau pengguna Laravel boleh tukar kot, dia tahu kot. So ni kalau kita refresh pun dia akan bertukar logo kita. Ini kita nak mahu. Ni logo cover shop. Dan bawah ni pun ada semua. Ni ada Facebook, ada Twitter, Google Plus, LinkedIn, ada Instagram, Pinterest, ada Telegram, ada YouTube channel, ada cover shop. So website ni korang kena letak link website korang sendirilah dekat sini. Kalau ada secure punya website, letak S kat sini. Kalau tak ada macam ni, not secure. Tak ada. Nanti saya akan aktifkan lah untuk secure punya tu. Okay, habis bab tu. Yalah, sama je. Yang apa tu, user tadi, korang boleh edit profile kat sini, boleh tukar password macam biasa. Okay, saya rasa dah habis kot saya review. Lama juga saya review untuk video kali ni. So itu sahaja setakat ni untuk review tentang website cover shop dan e-commerce punya website. So nanti mungkin saya akan aktifkan pembayaran top up wallet melalui ToyPay juga. Okay, so dalam website setting ni pun juga nanti saya akan tambah untuk korang pakai live punya ToyPay client ID dengan secret key lah, untuk kategori code punya. So kalau korang tahu untuk menggunakan ToyPay tu nanti, korang boleh search. Kalau korang tak tahu korang boleh search dekat Google lah, korang boleh search kat YouTube macam mana nak pakai ToyPay untuk seller. Untuk user just bayar macam tu je, okay, tak ada masalah. Okay, so sampai sini saja video yang panjang saya belakang tentang kerja yang saya buat. Bagi yang berminat boleh DM saya atau WhatsApp saya. Yang mana tahu nombor saya lah. Kita bincang tepi. Okay, so yang belum subscribe, korang boleh subscribe video ni. Subscribe video ni buat apa?
subscribe saya punya channel. Lepas tu korang like video ni, komen video ni. Apa yang korang nak saya masukkan lagi dalam website ini. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.